Ingat meeting tim Johor. Dengar kan? Dengar. Siapa punya ni? Tak buat apa. Oh ni yang watching. Hanya passing kan? Okay, tajuk aku pasal carbon footprint. Carbon footprint ni dia pasal emission yang diemitkan daripada perbuatan manusia sendiri. Okay, dalam aerospace ni, carbon footprint ni dia punya punca masuklah pelepasan gas karbon dioksida, Aduh, water freeze. ataupun greenhouse. Mirror. Member tengah cakap kan? Tajuk aku pasal carbon footprint in aerospace industry. Okay, untuk definition, carbon footprint ni dia adalah total amount of greenhouse gases produced by human actions. Dan dia ni berpunca daripada sumber makanan kita, transportation dengan household energy. Ni dia punya major contributors dia. Okay, okay, untuk kita punya sumber makanan. Kan bila macam bunyi tu datang ada mirror punya ya. Tidak dok. Selagi tu cakap kat aku. Okay, sebab apa isu carbon footprint ni dia penting. Okay, dalam aerospace kapal terbang, bila kapal terbang tu dia beroperasi, dia akan menghasilkan gas greenhouse gases lah, macam carbon dioxide, ada lagi nitrogen dioxide lah, apalah. Okay, daripada aktiviti ni dia menghasilkan 12% carbon dioksida daripada semua sumber transport, maksudnya transport air, udara dengan darat. Transportation udara ni dia menghasilkan 12%. Dia contribute 12% daripada 12% carbon footprint daripada total untuk transportation ni. Yang sumber terbesar dia of course road transportation lah. Sebab yang tu dia banyak lah. Ada kereta api, ada kereta, ada bas, ada motor, semua tu lah. Okay, kalau kita totalkan pada semua aktiviti manusia, macam food consumption yang semua power, yang pasti sumber power, transport, agriculture, semua tu kan, dia contribute kepada 2%. 2% ni banyak lah. Boleh kira banyak agak lah. Sebab kita ambil total semua aktiviti manusia kan. Okay, kalau isu ni engineer tak tackle dengan betul, tak ambil tindakan dengan sewajarnya, of course lah, dia punya kesan yang pertama sekali adalah pemanasan global. Okay, macam yang kita tahu, pemanasan global ni dia berpunca daripada greenhouse gases juga. Sebab greenhouse gases ni akan serap haba yang macam kita tahu kan, yang cahaya matahari ni dia akan masuk ke bumi, dia akan dibantulkan semula. Okay, tapi greenhouse gases ni dia akan serap balik tenaga yang dibantulkan tu, dia akan memanaskan bumi. So bila pemanasan global ni berlaku, kita punya aras laut akan meningkat. Bila aras laut meningkat, tanah akan menjadi kurang. Jadi akan menaikkan harga tanah. Akan ada negara yang akan tenggelam. Akan ada negara yang tenggelam. Lepas tu, okay, bila pemanasan global ni berlaku, power consumption untuk rumah juga akan meningkat sebab sebab kita akan memulakan aircon kan. Kita akan buka aircon dengan lebih lama. So menaikkan bil elektrik.
Lepas tu bila power consumption naik, kita punya sumber tenaga tu akan menjadi lagi terhad lah. Akan menjadi lagi terhad sebab habis, lepas tu lagi mahal. Tu lah. Okay. Okay, aku boleh start? Boleh. Okay, no complain. Apa nak komplain? Okay, untuk tajuk aku ni aku ambil Space Debris lah. Space Debris ni aku tak mau terang banyak-banyak. Space Debris kita semua tahu kan, dia dekat jam. dia dekat macam mana nak scroll lah bu, scroll sikit bu. Space Debris ni apa, dia dekat hasil daripada apa kita punya terokok angkasa daripada satelit dengan roket-roket kan, bekas-bekas dia cebisan-cebisan tu dia makin bila kesan dia bila dia makin tambah ni satelit-satelit baru ni payah untuk maneuverability gerak kat atas ni dia kena avoid. So first kesan dia kepada engineer bila engineer tu nak produce new satellite kan dia mama dia kena avoid kena banyak integrate system. So cost untuk hasilkan satelit tu lebih banyak, dia punya tenaga kerja lagi banyak. Lepas tu engineer pun kena lebih pandai dan masa untuk hasilkan satelit baru pun makin tambah. So untuk engineering society je dalam kalangan engineer tu itulah kesan dia Space Debris untuk kalangan masyarakat semua kan. Untuk Space Debris ni bila in the future bila kita teruskan biar Space Debris tambah, satu hari nanti mungkin takkan ada dah ruang untuk satelit. So bila satelit tak ada boleh sebabkan teknologi kita ni tak boleh berkembang stop lah. Sebab simple term dia itulah. Okay, thank you. So maksudnya Space Debris No complain. I don't accept any question. Satelit naik pun kena malu lah. Tambah lah. Tadi bos yang cakap. Dah aku mah tak boleh banyak bin. Aku Space Debris ni macam lebih kurang macam cerita Space Jam kan. Tapi dengar Space Jam ni macam Space Debris lah. dia macam Kuntik-kuntik dia Space sampah. Jam pun. Lepas tu efek kat society dia sebenarnya apa Kurangkan kos. Kos lah. Nanti kita Aku compare buat dalam bentuk macam Hafiz ni senang sikit. bah. Aku buat apa je. Ni tajuk aku Vital Sign of the Planet Climate Crisis. Description of problem statement aku cerita pasal isu ni is one of the most serious environmental threat yang berlaku dekat dunia sekarang ni. Lepas tu punca yang berlaku benda ni adalah disebabkan contohnya human activity such as the use of fossil fuels and massive emission of greenhouse gases. Hafiz tak dengar. Dengar tak? Dia dengar tapi kurang jelas, kuat sikit. Habis kau ke? Tak. Belum ni. Lepas tu aku cakap pasal dalam ni aku bagi tahu dia akan efek banyak benda lah. Contohnya macam dekat tumbuhan, dekat haiwan, dekat living organism akan efek kalau benda isu ni makin meningkat. Lepas tu dia bukan saja potentially akan destroy ekosistem tapi juga akan memusnahkan society. Lepas tu dekat isu tu kenapa benda ni penting, pertamanya sebab macam aku cakap tadi yang efek dekat human health. Lepas tu lepas tu pentingnya isu ni sebab kita ni sebagai manusia pun perlukan udara yang bersih untuk bernafas kan. So penting untuk isu ni kita kena usaha untuk kurangkan isu ni untuk mendapatkan pengudaraan yang bersih. Sebab kalau ada pencemaran udara ni akan berlakunya macam-macam penyakit. Contoh macam asma, lung disease, banyak lagi yang berpunca daripada pencemaran udara. Last sekali benda ni dia akan efek bukan saja dekat diri kita tapi persekitaran juga.
Lepas tu impact, yang last kali impact dia banyak dekat human health, agriculture, lepas tu ekosistem, biodiversity. Yang pertamanya dia effect dekat human health. Macam contoh tu high level of surface ozone, dia akan mewujudkan penyakit macam cardiac and respiratory disease. Lepas tu pasal dia akan effect dekat biodiversity, yang mana biodiversity ni penting untuk tumbuhan dengan haiwan ni meneruskan hidup. So kalau dia effect dekat biodiversity ni, musnah benda-benda macam ni, akan ada pencemaran yang berlaku ni. Last sekali marine ecosystem, dia akan effect dekat marine ecosystem. Contoh macam kes yang coral reef tu. So aku rasa yang tu je lah. Aku tak tahu sebab tajuk aku ni macam bagi aku general sangat. Dia banyak macam, benda boleh banyak isu yang ada dalam climate change ni. Pollution. Macam tajuk Ilal lah. Contohnya tak apa, memang. Aku tadi dengar pasal biodiversity. Biodiversity ni dia macam contoh kalau kan climate change kan kau cakap. Memang dia akan, sebenarnya dia macam berkait antara satu sama lain. Dia akan berkait dengan manusia, dia akan berkait dengan binatang, dia akan berkait dengan tumbuhan. Apa kaitan contoh bila binatang dia ter-attack apa? Dia di-damage apa? Ada kesan buruk dekat binatang. Apa kesan dia? Dia bagi kesan buruk juga dekat tumbuhan. Sebab contoh kalau macam binatang dia sebagai dia bertindak sebagai pollinator. So bila pollinator tak ada, tak dengar habis. So maksudnya macam benda ni semua berkaitan lah. Kalau macam manusia ter-effect, tumbuhan dengan haiwan pun akan effect. So kalau tumbuhan ter-effect, manusia dengan tumbuhan lagi lah ter-effect kan sebab tak cukup oksigen. Even kalau binatang pun ter-effect, kita mungkin terasa dari segi kekurangan makanan. Tapi tumbuhan pun akan terasa juga dari segi diorang tak ada agent untuk untuk membiak ke apa-apa kan. Tu je lah aku nak tambah. Thank you. Ini global climate crisis kan. So kalau global climate crisis banyak sumber, boleh banyak ni. Betul. Okay, aku nak tambah pasal tajuk Ilal pula. Cuma kan aku tengok tajuk aku ni macam lari sikit daripada hampa. Engineering problem macam hampa aku tengok pasal aerospace industry semua tu. Kalau 10 minit recording ni, nampak tak? Nampak? Kalau 10 minit recording ni about kita punya proposal satu-satu ni ke pasal projek ni menyeluruh? Tak nampak lah Untuk submission nanti lah projek lah. Ni waktu tu presentation project lah. Final projek nanti. Ni tarik dia kan? Ya, tahu tapi ni 10 minit video recording ni untuk projek memang full projek satu yang kita dah pilih tu yang pilih lah. Presentation project yang kita dah pilih topik tu lah. Scientific. Satu tajuk lah. Okay. So yang ni 17. So okay. 15 tu je. Next presenter. Slide aku tu aku punya tajuk tajuk aku pasal teknologi revolution. Dia ubah pekerjaan kita. Sebab sekarang ni revolution 4 IR tu. Revolution tu kan fokus kepada automation dan robotik kan. Lepas tu based on tu sekarang ni semua automation, fokus automation. So kebanyakan industri akan berubah kepada robotik dan automation. So kebanyakan pekerjaan yang memerlukan manual akan dibuang. Maksudnya penggunaan tenaga manusia kurang lah. Akan tak diperlukan lah. Jadi dia tapi akan ada juga new job yang akan dibuat lah berdasarkan teknologi tu. Tapi contohnya tadi abaikan soalan tu.
Dia yang paling terjejas ni adalah orang pertengahan seperti technician yang membuat kerja manual-manual tu. Middle wage. Sebab mereka adalah golongan yang akan dibuang kerja. Jadi kesannya adalah kebanyakan golongan-golongan pertengahan ni akan berubah kepada golongan B40. Ya, B40. M40 akan berubah kepada B40. Itu adalah kesan terbesar dia. Kesan kedua dia, nanti dia akan jadi tak keseimbangan. Dia tak seimbang dalam industri kita. Contohnya, certain industri akan terlebih orang dan certain industri akan kekurangan pakar-pakar. Seperti yang kita lihat kepada COVID-19 sekarang, kita tengok ramai golongan M40 yang dibuang kerja. Jadi mereka telah beralih arah kepada bisnes dan sebagainya. Dan saya tengok sekarang ni yang paling banyak adalah food and beverage industry. Jadi akan terlahirlah terlebih banyak peniaga daripada pelanggan. Jadi supply and demand change will not be the same anymore. Kita minta Hakim lah. Like that. Mantap. Besides that, golongan-golongan profesional juga akan dimonopoli oleh golongan wanita. Why? Dalam era technological revolution ini, high skill yang lebih diutamakan daripada middle skill. Jadi sekarang ni kita tengok jenis pekerjaan yang memerlukan pekerjaan manual lah, seperti technician, seperti mekanik, kan dimonopoli oleh golongan lelaki. Jadi jika revolution ini berlaku, jadi wanita akan monopoli. Jadi bila wanita monopoli, dia akan terkesan kepada society. Sebab apa? Bila wanita banyak sambung belajar, dia akan lewat kahwin. Jadi Malaysia population akan berkurangan. Jadi kenapa tiba-tiba jadi berkurangan perempuan yang akan dilahirkan, otak-otak baru, minda-minda yang baru. Aku tak faham kenapa tiba-tiba beralih kepada perempuan. Fokus lah. Dia sebab aku faham sebab macam kita cakap, macam kerja-kerja sekarang ni macam technician, operator yang memerlukan tenaga ialah pekerja lelaki. So bila pekerjaan-pekerjaan tu dah tak ada, so tinggal pekerjaan-pekerjaan yang macam kat office yang duduk-duduk yang tak memerlukan tenaga yang perempuan boleh buat. Yang itulah. Ya, that's what I mean. Lepas tu lagi satu, education juga akan berubah sebab kebanyakan kos-kos yang menawarkan sijil-sijil juga akan dibuang. Jadi golongan-golongan yang lembab sikit tu susah sikit lah nak belajar. Kalau nak buat tajuk ni luas. kita kena banyak cari info. Banyak kontroversi. Dia pasal aerospace ni dia effect aquatic life. Gamification tu lah. Okay lah, aku nak teruskan ni. Stand out from yang among lain kan. Aku rasa macam kerja. Okay ya. Macam sekarang kita ada macam spacecraft graveyard tau. Buat masa sekarang dia taklah banyak, tapi untuk masa akan datang dengan kehadiran banyak satelit dan spacecraft, dia akan bertambah. Yang graveyard ni akan penggunaan ni akan makin bertambah. Dan mungkin satu hari nanti dia mungkin akan dia akan sampai ke tempat yang didiami oleh manusia. Dan untuk manusia dia akan efek kalau pada nelayan-nelayan dan juga orang setempat dari segi makanan. Sebab setengah spacecraft ni waktu dia di-entry, dia ada chemical reaction antara dengan propellant. Sebagai contoh hydrazine lah, dia boleh menyebabkan pollution kepada ocean, dan dia akan bagi efek kepada aquatic living thing. Sebagai contoh ikan dan ni coral. Coral juga
memainkan peranan penting dalam kehidupan akuatik sebagai dan untuk kalau dia efek ikan dia akan memberikan Contoh turut baik. Kalau tu. Sabar. Naik atas lah. Ha? Naik atas lah. Okay, dah. Macam kalau yang chemical tu kalau dia efek dia boleh membuatkan ikan jadi polluted tau. Aduh. Tuan tak connect. Macam kat bilik Anwar. Dia macam spacecraft yang lepas tamat lifetime dia. So, contoh spacecraft yang dah lepas tamat dengan mission tu, kebanyakannya ada macam dia ataukan untuk dia jatuh ke laut ni, macam graveyard untuk spacecraft lah. Okay. Apa yang ibu tengok ni? Betul, benda ni dia macam tak efek untuk masa sekarang tapi untuk masa yang akan datang. Sebab sekarang kan macam satelit makin banyak, macam spacecraft macam banyak di launch. So mungkin dalam masa akan datang dia akan membuatkan area tu makin besar dan mungkin dia akan mendekati tempat manusia. Tapi aku just Nak tahu kalau space aja ni. Memang akan jatuh kat dalam laut je. Dia ada tempat dia merata kan. Sebenarnya kan macam yang dah di-set dia akan jatuh ke space yang graveyard ni. Graveyard tu macam tempat buang spacecraft lah. Apa? Tempat buang spacecraft lah. Graveyard. Dia macam tempat yang spacecraft yang tak pakai-pakai semua akan jatuh kat sini. Dekat dengan New Zealand. Dekat situ aku tulis. Kena atas sikit. Literally kalau dia terbang tu yang benda-benda jatuh tu jatuh kat situ lah. Tu yang kalau yang benda yang macam accident tu dia tak tentulah dia boleh jatuh merata kan. Ni macam macam benda yang besar-besar. Yang macam setengah dia boleh waktu di entry tu dia kancok, setengah ni macam sesuaian yang besar macam rangka-rangka ke dia setkan untuk dia kontrol dia jatuh ke tempat tu. Kalau tempat ni dia asalnya jauh pada manusia tapi dalam masa yang panjang mungkin dia makin banyak dia berebak kawasan tu. Mungkin dia akan makan area orang untuk setempat tu. Mungkin nelayan yang memancing kat kawasan-kawasan tu akan efek. Sebab dengan propellant roket kan dia ada chemical. So contoh dia macam hydrazine tu. Nampak yang hantu di bawah dia. Hydrazine. That carries the marine creature. Dia dia boleh membagi kurangkan kematian untuk orang tu. Tu boleh jelasnya pekerjaan orang nelayan sebab kurangan hidupan ikan-ikan macam tu. Dan mungkin di tempat tu pula tempat tempat pelancong macam nak buat snorkeling ke mungkin korang-korang waktu tu dah tak ada. Lebih kurang macam tu lah. Ya, okey. Okay, faham? Aku punya tajuk aku letak yang the coronavirus pushes the airline and aerospace industry into the era of new normal. Okay. Macam-macam kita tahu kan, dulu COVID-19 dia ada, lepas tu dia effect kepada air transport kan. So aviation industry semua affected kan. So the change in behaviour of passenger semua, travel restriction, semua economic crisis semua affected lah kan. So sekarang ni kita tengah nak beralih ke endemik kan. Kita nak macam hidup bersama COVID-19 tu kan. Okay, lepas tu so sekarang
kita punya problem kan yang akan arise kan, is the role or importance of risk management. So maksudnya kita dah start mula living dengan COVID-19 tu kan. So maksudnya ramai orang akan lebih macam sekarang akan travel semua, flight semua akan bertambah. So dia akan relate pada title yang berkaitan dengan climate, dengan macam job opportunity. Dia akan terbuka balik lah. Macam orang yang diorang buang dulu, sekarang diorang perlukan orang balik. So diorang akan cari macam orang untuk bekerja semua macam tu. Dapat tak macam? Faham. Tajuk kau lebih kurang macam aku punya yang aku nak cakap ni lah lepas ni. Oh, okay. Bekerja dengan climate change lah. Climate change. Tak apa, nanti kau elaborate more lah. Ni siapa punya Wabu? Tapi projek yang kita kena cari solution lah. Tak tahu nak kena buat apa projek ni yang penting. So kan untuk kau ada apa tanya? Tak ada. Tak ada lah, waktu ni tak ada. Tak ada. Ibu ada? Okay, so tajuk aku pasal shortage of engineers atau workers to aerospace industry kan. So kalau during pandemik, sekarang pandemik semua tempat perlukan contohnya macam aerospace companies kan. Diorang kan perlukan apa? Pekerja untuk diorang punya flight. Memang akan banyak lah pekerja kalau dekat aerospace industrinya. Tapi bila pandemik, kita punya apa? Demand untuk dalam aerospace industry ni kurang. So pekerja banyak dibuang, banyak yang kena kerja daripada rumah. So bila tak ada pekerja tu, macam mana kita nak kembangkan lagi aerospace industry kita? Macam mana kita nak growthkan lagi? Macam mana kita nak kekalkan kita punya aerospace industry? And bila kekal pun, macam mana kita nak naikkan bila dah pandemik ni dah kurang, macam mana kita nak naikkan kita punya aerospace industry punya growth ni? So memang akan makan masa. Sebab aku dah ada tulis dalam ni daripada apa artikel tu, dia cakap pasal ada ni aerospace industry bawah tu, Aerospace Industry Association estimate that benda ni akan ambil masa lama untuk naik balik sebabkan kita kekurangan pekerja, kekurangan workers. Sebab bila kita dah hilang kita punya pekerja, diorang akan beralih kepada lain tau. Diorang tak akan beralih kepada yang kerja yang sama ni, sebelum ni. So bila dah kurang tu, kita punya quality untuk performance flight, untuk kita punya tempat-tempat macam aerospace industry ni akan kurang jugalah. So bila dah tak ada pekerja yang elok dan berskill, kita punya itu akan efek society kita lah. Kita punya flight, service dan apa-apa pun memang akan jadi low. Sebab benda ni memang akan masa untuk naik balik bila dah kurang pekerja. And bila kita nak cari pekerja lain pun, kita kena tackle daripada company lain yang survive, yang boleh ada apa potential dan skill dalam kita punya aerospace industry. So tu je aku punya bila kekurangan pekerja, shortage of engineers dan workers lah terhadap aerospace industry. Macam ni lah, contoh ni apa aircraft engineer, apa yang diorang akan buat itu aku spesifikkan kerja-kerja diorang. So bila tak ada benda ni kurang atau berkurang, so services untuk flight semua tu jadi kurang, jadi lambat lah. Sebab tahu kata benda ni akan makan masa sebab nak cari pekerja baru balik, and pekerja yang ada pun tak berskill macam yang dulu sebabkan pandemik ni. Okay dah, tu je. Impact pada society apa dia? Habib tanya. Aku baru cakap tadi. Itulah dia pasal ni atas tu. Ini pasal performance aircraft,
flight and service and safety kepada passenger pun berkurang lah. Dari segi kos akan meningkat ke kepada passenger? Kos macam mana? Kos passenger? Passenger ialah menggunakan khidmat flight ni. Dah kupas juga free. Adakah syarikat akan mengenakan Sebab sekarang ni flight ni semua akan berkurang lah. Diorang tak akan macam dulu. So bila kurang, so kos untuk diorang nak guna flight tu maybe akan rendah sebelum macam ni, sebab diorang nak naikkan balik aerospace industry ni. So dah takkan akan ada banyak macam dulu lah flight tu. And kos sekarang ni kos pun akan tak semahal macam dulu. Okay, faham. Sebab nak bagi aerospace industry ni naik balik. Kalau dia tak mahal balik, pisang tak? Dengan workers yang kurangnya. Tapi memang dia akan ambil balik. Tapi kebanyakannya diorang akan beralih kepada lain punya bidang. Memang diorang akan, contoh macam engineering punya aerospace, tapi bila dah sekarang pandemik ni diorang pun perlu nak hidup kan, so diorang akan beralih kepada bidang lain dalam mechanical. Tapi untuk aerospace industry dia akan berkurang lah. Dia akan beralih kepada mechanical yang lain yang boleh survive, boleh buat dia survive walaupun dalam pandemik. Daripada segi kelahiran pekerja akan datang sentiasa bertambah kan, sebab graduate sentiasa akan ada tahun demi tahun. Benda tu tapi tak betul kata dia kan ada kata dia ambil masa. Ambil masa. Sebab skill untuk jadi ni kena adakan skill, kena tahu. 4 tahun. Kira graduate ni dia bukan pakar lagi lah. So bukan pakar lagi lah, dia macam maybe 2 years boleh lah. Dari segi statistik, adakah keadaan ni kalau data lah kan, macam adakah pasti ke like macam 100% of the previous workers akan tak nak memang tak akan go back to their old atau hakiki dia 100% all job. Sebab aku tengok juga dekat dalam artikel, aku dah baca banyak artikel, dia kata sekarang kebanyakan pekerja-pekerja untuk aerospace ni pekerja-pekerja tua tau. Pekerja-pekerja muda susah nak masuk sebab diorang akan ambil pekerja-pekerja yang lama. Yang baru ni kurang chance untuk dapat masuk. Sebab tu aku try untuk buat pasal ni shortage. And bila dah macam tu, pekerja-pekerja yang baru ni akan lari bidang lah. Dia akan pergi ke tempat lain lah. Sebab yang ni aku baca artikel kebanyakannya sekarang dalam bidang aerospace industry ni, kebanyakan pekerja-pekerja tu pekerja-pekerja yang berumur 50 ke atas. So yang bidang-bidang baru, yang pekerja-pekerja muda, diorang tak dapat banyak skill and diorang tak dapat banyak expose. And kebanyakan bila dalam musim pandemik ni diorang akan lari kepada bidang lain. Itu yang aku maksud kan. Yang kan, solution dia akan jadi macam kita kena tunggu bila aerospace industry ni membangun lah kan, membangun balik lah kan. Itu solution kan. Solution tu tajuk hibah ni. Kita kena tunggu aerospace industry untuk membangun balik lah kan. Dia bukan tunggu membangun, maksudnya usaha dalam aerospace industry ni dah ada usaha untuk tarik balik daripada, sama ada tarik daripada company lain, engineer company lain yang ada skill. Lepas tu sama ada yang terlatih, muda terlatih tu, yang graduate ni kita latihkan dia jadi elok. So dia makan masa dalam masa beberapa tahun lah untuk dia naikkan balik. Dengan adanya engineer dalam tu, dia tak akan naik dalam sekejap. Sebab tu lah dia akan makan masa, sebab dia akan latih yang baru, ambil yang lain. Kekurangan pakar. Kekurangan skill. Yang pekerja yang skill, yang betul-betul macam spesifik untuk high skill untuk benda-benda macam ni. Contoh maksud Iqbal kata tadi, mungkin dia akan ambil daripada bidang lain yang mungkin berkaitan sikit. Lepas tu dia train untuk aerospace. Yep.
Tak pun yang apa ni, yang junior entry level punya engineer, nak train proses train tu makan masa. Makan masa sikit. Tapi kalau tak ada, itu je lah caranya aku rasa. So macam mana ni? Buat lah. Buat. Okay. So saya Untuk Raihan possible lah nak remove Solution. woman punya Boleh je kalau korang nak revise balik kan. Boleh je. Banyak je info. Boleh Banyak je. je debate yang orang dah buat. boleh tak jawab Habib. woman tu kita Disaster boleh risk management. kita boleh twist topik kan? ataupun buang lah. Twist Ambil macam mana topik macam dulu. tu macam ni lah. Aku Saya punya pun tak impress pasti dengan lagi. topik-topik korang. Wow. Okay, kalau possible kita cari topik pasal emission, climate crisis ataupun pasal pollution kan. Kita banyakkan yang ni yang korang present ni pasal pollution kan. Cari reduce noise, climate crisis, carbon footprint. Lepas tu Adik dengan Mirul pasal space junk. So kalau nak cari solution untuk projek kita, better cari yang meluas lah, yang kita tahu langkah dia. Tak, projek ni just untuk kita overcome kan projek ni. Ya, tapi macam kalau nak cerita solution dia macam kita macam tak ada buat lah. Kalau Syahab, solution dia macam Kalau solution Hakim macam mana? Kalau aku Possible solution satu. benda ni kan kena fikir betul-betul lah, takut stuck waktu tengah projek. Tu je. Yalah, waktu tengah waktu takut start. Dia tak ada patah balik lah. Macam mana nak buka ni? Hei. More topic to be discussed. Apple punya. Android je lah semua hidup aku. Teknologi devolution. tak ada angin tak? Memang akan ada kan, teknologi tu memang tak akan berkembang. Okay, Hakim. Mana satu Hakim? Tapi macam mana kita nak Nasib baik. Tak, Abu yang ada tak? Antara Abu, Hakim dengan Ilai. Kim. Dia sebab ni yang Han cakap kita boleh wujudkan pekerjaan yang baru kan. Programmer, trainers. Itu lah. Oh, dia kata boleh wujudkan pekerjaan baru. Kau punya isu apa Hakim? Benda ni akan ada masalah. Jadi ada masalah akan ada pekerjaan baru lah. Teknologi robotik. So solution dia? Solution dia apa? Create new solution dalam real engineering? Sekarang Kita kita kisah. new job akan datang baru. Punya salah aku. Nanti kalau start dia ni aku. Lagi possible solution untuk Hakim apa? Salah satu solution yang aku boleh nampak apa ni? Open more quota for the related course. Contoh macam yang akan datang ni mekatronik. So bukan lagi banyak course mekatronik. Yang aku nampak lagi satu tu lah tadi, macam buka banyak kuota lagi untuk subjek course-course yang berkaitan macam communication. So lagi ramai yang sebab job-job tu yang memang diperlukan ni. Aku macam dulu terlari pikat aku yang ni. Bila demand dia diperlukan banyak, kita supply lah banyak.